Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk video part 4 hari ini, kita akan belajar bagaimana kita nak buat kolom. Kita harapkan semua bersedia. Jom kita start. Untuk kita buat kolom, kita first kali kita perlu identify kolom tu saiz apa. So macam mana kita nak identify? Kita boleh buka yang file yang saya ada attachkan tu. Ini file PDF ni, ataupun file AutoCAD yang telah diberikan. Dekat sini kita boleh tengok summary dia. Dekat sebelah sini ada kolom schedule dekat sini. Kalau kita dapat lihat, dia ada dua types. Dia ada C1 dan C2. Untuk C1 dia ada saiz dia 200 kali dengan 200. Untuk C2 300 kali dengan 300. So dia ada dua jenis lah. So total bagi total untuk kolom ada 34 for each level lah. Untuk level foundation ada 34. Untuk ground floor level dia ada 34. So total ada 68 kolom lah. So kita akan buka untuk foundation level. So kalau kita tengok balik dekat sini, ini yang macam ni kita nak lah. So foundation dia akan berada di sini. Yang kita nak lukis nanti, kita nak kolom dia akan naik macam ni. Ini lebih kurang lah, macam ni. Dan lagi satu dia akan naik lagi satu kat sini lah, sampai ke atas. Alright. Okay, untuk kita nak buat kolom tu, first of all kita buka foundation level dulu. Okay, ini foundation level. Kita dah masukkan AutoCAD kan. Ini kita nampak lah kat sini ada C1. So position dia dekat tengah lah. Untuk kita nak buat kolom yang ada dua saiz ni, satu kita C1 dengan C2, sama macam foundation, kita kena buat dulu saiz dulu, baru kita boleh letak. Kita nak buat kolom, kita pergi dekat bahagian structure. Dekat ribbon ni ada structure, pergi kat kolom. Bila kita klik kolom, kita akan tengok kat sini lah. Kalau yang saya punya, dia akan automatic naik UC kolom. UC ni ialah kolom besi lah. Kita tak nak kolom besi, kita nak kolom yang konkret. So kita pilih salah satu. Untuk yang konkret ni, M concrete rectangular column. Contoh saya akan ambil 300/450. Dan perkara yang sama juga macam foundation, kita kan edit type, duplicate, dan kita tukarkan dia nama sebagai C1. Kalau tukar pada C1, kita ubahkan kepada 300 kali dengan 300. Kita klik OK. Dan kita buat lagi sekali. Kita buat untuk C2. C2 saiz berapa saya lupa. Tekan OK. C2 adalah C2 adalah 300. C1 adalah 200. OK. So ini adalah 200. So kalau kesalahan macam ni, kita boleh rename kan dia. Contoh tak apa, saya klik OK dulu. So saya ada salah dekat C1 tadi. So klik kat C1, kita renamekan dahulu kepada C2A, sebab dia tak ada nama yang sama. Kita klik OK. Lepas tu kita klik OK. Kita pergi kepada C2 ni tadi, kita ubahkan dia, renamekan dekat sini, tukarkan kepada C1. So kita pergi balik kepada C2A ni, kita renamekan dia kepada C2. Ini kalau berlaku kesilapan lah. So macam ni, ni kita nasib baiklah awak nampak kesilapan saya. So kita boleh terus adjust lah macam mana nak kesilapan tu. So kat sini kita ada dua saiz lah, C1 dan C2. Untuk kita letakkan kolom dekat foundation ni, first of all kita kena identify lah. Yang first, contoh saya nak letak kat sini P1. Kita tahu kat sini C1. So kita akan pilih C1. Before kita nak klik, make sure kita kena baca lah kat sini. Ada dekat sini, dia ada kat atas ni, warna hijau ni, option bar ni. Kita tengok dia ada kata depth. Dia ada dua option lah, sama depth ataupun height. Apa yang dimasukkan dengan depth dengan height ni, nanti saya akan tunjukkan. Contoh sini, dekat sini juga dia tahu unconnected berapa banyak. Contoh lah dekat sini saya buat depth, saya pilih unconnected, saya klik kat sini. Ini adalah depth. So dia akan bagi tahu ada warning kat sini. Lagi satu, saya buat yang dekat sebelah dia, saya pakai height. Saya pakai height, sama juga unconnected 2,500. Saya klik dekat sini. So apa perbezaan depth? Ni depth dan height. Perbezaan dia ialah kita akan dapat lihat bila kita tengok secara 3D ataupun elevation. So saya buka 3D. Okay, ini kita nampak je tak ada beza pula kan. Perbezaan dia ialah so boleh nampak tak perbezaan dia apa? Kalau kita tekan depth, dia akan buat kolom itu turun sebanyak
2,500 daripada sini ke sini 2,500. Oh sorry, tak nampak dari sini. Sekejap, sorry saya buka daripada sub view. Dia akan turun daripada ni foundation, dia akan turun sebanyak 2,500 daripada sini ke sini. Ini 2,500 yang dimaksudkan. Tapi kalau kita pilih height daripada foundation level ni, dia akan buat kolom tu sampai habis sebanyak 2,500. Jadi yang mana satu kita nak? Yang kiri atau yang kanan? So semestilah kita nak yang kanan. So cara nak buat dia pula macam mana? Okey, kita nak buat dia macam ni. Kita delete dulu yang ni. Kita delete. Yang ni pun kita delete. Tiang tadi pun kita delete. Yang ini pun kita delete. Yang foundation ni dah jatuh ke bawah macam ni, kita nak adjust. Jangan risau, jangan takut. Kita tekan je dia tak marah pun. Kita tengok sini kita tahu. Kalau kita klik kat sini, dia foundation, offset dia kosong. Sekarang ni dia dah pergi ke banyak, dia dah pergi turun ke bawah banyak negatif 500. So kita kosongkan balik. Gerak je mouse ke kanan, so dia balik ke tempat asalnya lah. So kita buka balik foundation level. So macam mana nak buat? Kita klik kolom, pilih kolom yang kita nak. Contoh saya akan pilih C1 dekat sini. So yang kita nak ialah kita nak height, tetapi bukan unconnected. Kita nak height sampai ke ground floor. Dan lepas tu kita just klik satu, klik dua, klik tiga dan seterusnya. Senang ke susah? Senang. So kalau macam ni kita tak tahu center dia, tak apa, kita buat je dulu. Kita buat saja. Nanti contoh nak adjust macam mana nak adjust. Contoh macam mana nak adjust, saya klik pada apa nama ni, AutoCAD file yang kita dah buat ni. Nampak draw layer ni, kita boleh ubahkan daripada foreground. Maksud dia akan naik ke depan. So kita akan nampak lah, ini yang kolom kita buat tadi yang salah. So macam mana adjust? Pakai align. Yes, align-kan sahaja. Tak ada masalah pun. Ini senang sahaja. Foundation saya pun saya ada salah buat itu maafkan saya. Jadi kalau kita nak tengok balik macam mana tu, kita boleh pindahkan kembali kepada belakang. Sebab takut confuse, cik mana yang dah buat So tak apa, kita pindah je ke belakang. Untuk susunan tu kita boleh adjust kemudian. So dekat sini saya nak share tips lah, macam mana tips dan trik macam mana kita nak buat lagi laju. Kita boleh select je ni, kita boleh gunakan copy, measure multiple, pilih dia punya base point. So kita klik saja macam ni. Kan senang kan, lebih pantas. Okay, so saya akan buat secara laju. Harap semua dapat follow Jadi yang ni saya dah persiapkan dah. So macam ni saya nak check berapa bilangan. Kalau kita nak compare kat sini kalau foundation sepatutnya ada 34. Macam ni kita nak check. Macam sebelum ni saya pernah ajar, kita boleh select semua macam ni. Klik filter, pilih kasih kita nampak dah structural column ada 34. So kalau saya tekan OK, kita nampak ada tengah select column. Dan saya boleh tengok kat PDF saya compare 34. So kat sini saya dah betul lah ngam lah. Alright. Jadi bilangan dah betul. Macam mana kita nak buat dia daripada foundation nak ke atas. Macam tadi ini kalau kolom di sebelah bawah dia panggil sebagai stump Di bawah ground floor dia panggil sebagai stump. Atas pada ground floor dia panggil kolom. So kalau kita nak naikkan dia, kita buat real kolom. Yang ni kita panggil dia kolom. Ni stump sebenarnya. So kita naikkan dia kolom. Bagaimana? Kita buka kepada foundation floor. Kita select all, select filter, check none, select column ada 34 dan kita hanya boleh copy ni copy saya dah klik copy and then kat sini ada paste, tekan nak panah paste,
align to selected level. Sekarang ni kita dah ada dekat foundation, kita paste dia dekat ground floor level. So kita klik OK. So secara automatically dia akan buat kolom yang sama dekat ground floor level. Ini kalau case kolom size tu sama, column size and column position tu sama. So dalam drawing ni confirm sama lah So untuk foundation floor 30 C1, dekat ground floor 30 C1, C24, C24. So dalam case ni kita tak ada masalah kita nak copy. So kita pergi kat ground floor, dia dah ada kolom. Inilah yang dia copy. Tetapi kita kena semak 3D disebabkan saja kita tengok dulu. Okay, tengok. So ini adalah secara 3D, kita nampak dia dah ada. Okay, nampak macam cantik. So tengok dekat elevation, ini yang masalahnya ialah setiap kolom yang di copy dia akan follow ketinggian foundation. Contoh ini daripada sini ke sini 2004. So kolom yang dekat sini pun dah copy sebanyak 2400. Macam mana kita nak benda ni kita nak betulkan? Kita pergi ke ground floor. Okay, kita select semua kolom. Macam tadi filter, select semua kolom. Ada masalah sikit. Kita buka kat 3D, kita buka dekat sini right, kita select semua kolom yang di sebelah atas macam ni. Okay, semua select dah select kolom macam ni. Filter, pilih kepada structural column. Okay, kita ubahkan dia. Ground floor memang betul, dia start daripada kosong. Top level negatif 1000. Ini kita kena ubah kepada kosong, barulah dia akan naik. Sekarang ni apa yang berlaku ialah daripada sini ke sini adalah negatif 1200. Ni 1200. So kita nak naikkan dia sebanyak 1200. So yang ni kita ubahkan kepada kosong. Kita just gerak mouse ke kanan dan automatically dia akan naik. So macam nak double check, kita boleh buka elevation. So betul lah kolom kita. Right. Jadi inilah sahaja video part 4, iaitu berkenaan dengan kolom. So kita dah habis dah tamat dah untuk sesi kali ni. Semua kolom kita dah berjaya buat untuk part 4 ni. Jadi kita akan sambung lagi di lain video, iaitu chapter 5 yang bertajuk BIM. Kita nak BIM pula lepas ni, tapi bukan dalam video ni, dalam video yang akan datang. So diharapkan semua boleh faham dengan apa yang diterangkan dalam video ini, dan boleh like, boleh share, boleh komen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat mencuba.